Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tahu kerajaan yang dibentuk hari ini, kerajaan perpaduan yang dibentuk dan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita tahu apa yang berlaku semasa pilihan raya umum ke-15, di mana tidak ada mana-mana gabungan yang mempunyai majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, dan akhirnya yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah membuat kenyataan bahwa memberikan cadangan kepada PN dan PH untuk mengadakan gabungan ataupun kerajaan bersama. Dan yang menolak cadangan tersebut pertamanya adalah Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara, akhirnya memang banyak yang akan membangkang, banyak yang tidak setuju kerajaan yang dibentuk hari ini. Namun pada akhirnya perlahan-lahan kita semua dapat melihat kesan yang baik. Walaupun kita tidak boleh nafikan memang ada yang akan mempertikaikan. Dan Presiden PAS Hadi Awang, seperti yang kita tahu, beliau memang lantang untuk menyerang kerajaan. Dan terkini beliau telah membuat kenyataan yang sangat mengejutkan berkaitan dengan kenyataan ini bahwa kemungkinan kerajaan persekutuan tumbang tidak lama lagi. Dan akhirnya Amanah, Parti Amanah bersuara, di mana Parti Amanah adalah gabungan di dalam Pakatan Harapan. Menurut Mahfuz, kenyataan Hadi sanggah titah agong berunsur sabotaj. Ini pendapat daripada Mahfuz. Amanah menganggap kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai kemungkinan kerajaan persekutuan tumbang tidak lama lagi berbahaya kerana bercanggah dengan titah yang di Pertuan Agong. Oke, saudara-saudara, menurut Anda, adakah Anda setuju kenyataan daripada Mahfuz dan kenyataan daripada Parti Amanah dan kenyataan daripada Hadi Awang, di mana beliau berkata kemungkinan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dipimpin oleh gabungan PHBN dan beberapa parti yang lain ini akan tumbang tidak lama lagi. Selain itu, kata Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar, kenyataan Presiden PAS berkenaan juga berisiko untuk mengundang suasana politik tidak stabil sekaligus menyukarkan negara. Ia sangat bertentangan dengan seruan titah yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu yang mahu supaya kestabilan politik diwujudkan dalam negara kita. Seperti yang kita tahu semasa Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah, pertama yang menyerang Anwar Ibrahim adalah Muhyiddin Yassin dengan bertanya dan meminta keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya netizen bersuara itu seperti menderhaka kepada titah yang di Pertuan Agong. Hari ini pula Presiden PAS Hadi Awang masih mempersoalkan perkara ini. Dan adakah kita boleh menganggap kenyataan daripada Hadi ini juga berunsur penderhakaan kepada Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan kita tahu banyak yang membuat kenyataan. Contohnya Raja Petra pun ada membuat kenyataan bahwa kerajaan PHBN pintu belakang Istana Negara. Sedangkan ini rasmi mengangkat sumpah di Istana Negara sebagai Perdana Menteri, sebagai timbalan Perdana Menteri dan semua menteri serta timbalan menteri. Kenapa nak cakap kerajaan PHBN, kerajaan pintu belakang Istana Negara? Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Jadi kenyataan daripada Hadi Awang ataupun Presiden PAS, beliau berkata kerajaan persekutuan tumbang tidak lama lagi. Dan akhirnya Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata kenyataan Hadi berisiko untuk mengundang suasana politik tidak stabil dan berbahaya kerana bercanggah dengan titah yang di Pertuan Agong. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Kita kembali dalam isu hangat hari ini yang berkaitan dengan pembekuan parti oleh SPRM.
Kita percaya UMNO pun sebelum ini pernah dibekukan. Dan hari ini pula yang terkini Bersatu, akaun Bersatu yang dibekukan dan kepimpinan Bersatu meminta untuk agensi ataupun pihak tersebut SPRM untuk mencairkan akaun mereka. Jadi saudara-saudara, akhirnya hari ini seorang pemimpin daripada PAS, pemimpin daripada Perikatan Nasional telah membuat satu pendedahan yang mengejutkan berkaitan dengan pembekuan akaun parti tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa ada parti yang dibekukan akaun namun tidak bersalah. Tapi saudara-saudara, itu pendapat persepsi berbeza-beza daripada netizen, daripada pengundi. PAS minta SPRM siasat dana politik parti secara telus. PAS akhirnya menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk melakukan siasatan secara telus bukan sahaja terhadap parti pembangkang, malahan juga kepada parti kerajaan dalam membanteras rasuah politik. Persoalan yang pertama, akaun tidak akan dibekukan sekiranya tidak ada pendedahan ataupun kecurigaan yang keterlaluan berlaku. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, beliau berkata membuat pendedahan. Semua pihak juga diminta untuk tidak menganggap tindakan SPRM membekukan akaun sesuatu parti sebagai bersalah, kerana kadang-kadang kesalahan yang dilakukan itu tidak terkait dengan kewangan yang ada di dalam parti berkenaan. Sebagai contoh, akaun UMNO pada suatu masa yang dulu terdapat RM 114 juta dan akhirnya apabila SPRM mendapati tidak ada kes berkaitan, ia diberikan semula kepada parti berkenaan. Apabila wang yang masuk ke dalam akaun parti, mestilah duit yang diperoleh daripada sumber yang sah, termasuklah sumbangan daripada orang ramai maupun ahli. Jadi itu adalah kenyataan daripada Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Menurutnya lagi, di Malaysia tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan dana politik dan siapa saja boleh memberi sumbangan kepada mana-mana parti politik. Beliau berkata lagi, jika hendak semak kewangan parti, ia perlu dilakukan ke atas semua parti, kerana pada pilihan raya semuanya menggunakan wang. Dan dari mana mereka ataupun parti mendapat wang untuk membuat poster, mengadakan ceramah atau aktiviti berkaitan, dan ia tentulah usaha daripada parti itu sendiri. Oke, saudara-saudara, sebenarnya perkara ini memang sudah pernah diusulkan oleh beberapa pemimpin yang juga berkata, kenapa akaun PH ataupun UMNO BN tak disiasat ataupun tak dibekukan. Namun pada akhirnya yang dibekukan hari ini, akaun yang dibekukan adalah Bersatu, di mana terlibat dengan dana politik RM 300 juta, dan sudah pasti kita tahu juga berkaitan dengan isu-isu penyelewengan dana kerajaan PN sebelum ini. Itu menjadi isu yang hangat menjadi perbualan ramai orang berkaitan dengan RM 600 bilion lah, RM 4.5 bilion. Jadi itu semua sekarang masih dalam siasatan.